Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami terdiri daripada 4 orang ahli kumpulan iaitu Nordini Zafira binti Fisar, Nur Syahidatul Akma binti Rohais, Nur Zafirah binti Zamri dan Siti Nur Maisarah binti Muhammad Asri. Kami akan membentangkan dokumentari berkaitan dengan perpaduan masyarakat di Malaysia. Dasar-dasar yang diperkenalkan oleh kerajaan Malaysia bagi meningkatkan perpaduan antara kaum ialah dasar ekonomi baharu, dasar pembangunan nasional, dasar pendidikan negara, dasar wawasan negara, dasar sosial negara dan dasar kebudayaan kebangsaan. Dasar ialah kerangka, panduan, strategi, plan maupun petunjuk yang dirangka untuk terjemahkan wawasan politik kerajaan kepada program dan tindakan untuk mencapai hasil yang diingini. Dasar ekonomi baharu dilaksanakan di Malaysia bagi membina sebuah negara yang bersatu padu dan mewujudkan masyarakat yang lebih adil, maju, aman dan makmur berasaskan prinsip-prinsip perlembagaan dan rukun negara. Dasar ekonomi baharu juga merupakan satu strategi negara dalam menghadapi realiti perbezaan etnik dalam mewujudkan keseimbangan dalam pelbagai aspek kehidupan. Dasar negara merupakan rangka rancangan jangka panjang yang ketiga. Dasar ini menggabungkan teras kritikal dasar pembangunan yang lepas iaitu DEB, Dasar Ekonomi Baru dan DPN, Dasar Pembangunan Nasional. Dasar ini berpandukan kepada cabaran strategik wawasan 2020 yang menyediakan hala tuju negara Malaysia untuk menjadi negara maju menjelang tahun 2020. Antara dimensi baru atau tujuan dasar ini ditubuhkan adalah untuk membangunkan Malaysia sebagai negara yang mempunyai masyarakat berasaskan pengetahuan. Yang kedua adalah untuk membasmi kemiskinan di kalangan kelompok kecil yang miskin. Yang ketiga adalah untuk menjana pertumbuhan yang didorong oleh kekuatan tempatan. Dan akhir sekali adalah untuk menjadikan sektor pertanian, perbuatan dan perkhidmatan lebih dinamik. Dan akhir sekali, kesimpulannya, objektif utama dasar wawasan negara ini adalah untuk membina bangsa yang berdaya tahan. Yang kedua adalah untuk menggalakkan perwujudan masyarakat yang saksama melalui pembasmian kemiskinan dan pengurangan ketidakseimbangan dalam kalangan kumpulan etnik serta wilayah. Yang ketiga, untuk mengekalkan lagi pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dan yang terakhir adalah untuk mempertingkatkan daya saing untuk menghadapi cabaran globalisasi dan liberalisasi. Dasar pendidikan negara merupakan salah satu dasar yang dilaksanakan oleh kerajaan Malaysia bagi meningkatkan perpaduan antara kaum di Malaysia. Matlamat dasar pendidikan negara diperkenalkan bagi menyatukan pelajar sekolah daripada pelbagai kaum dan menyediakan tenaga pembangunan negara. Selain itu, menggalakkan perkembangan sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan. Di samping itu juga, dasar pendidikan negara dapat melahirkan tenaga kerja terlatih untuk jangka pendek dan jangka panjang serta bersatu dan berdisiplin. Seterusnya, dasar pendidikan negara juga mewujudkan satu sistem pendidikan yang lebih berkualiti dan bertaraf kebangsaan, serta memastikan sistem pendidikan tersebut berupaya menangani perkembangan sains dan teknologi semasa. Antara Dasar Pembangunan Nasional. Dasar Pembangunan Nasional atau DPN telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Malaysia pada tahun 17 Jun 1991. Ia merupakan rangka rancangan jangka panjang yang kedua iaitu pada 1991 hingga 2000 yang telah digubah berasaskan Dasar Pembangunan Nasional DPN.
Program dasar ini adalah untuk menggantikan dasar ekonomi baru. Matlamat untuk dasar ini adalah untuk mewujudkan pembangunan yang seimbang untuk melahirkan masyarakat yang bersatu padu dan adil. Antara objektif dasar pembangunan nasional ini adalah untuk mewujudkan keseimbangan optimum pertumbuhan ekonomi dan penganggihan ekonomi yang seksama. Ia juga ditubuhkan untuk menggalakkan lagi pembangunan yang seimbang dalam semua sektor. Selain itu, ia berperanan juga untuk melahirkan masyarakat yang progresif, sejahtera dan bernilai positif. Dan akhir sekali, ia juga mengutamakan perlindungan alam sekitar. Dalam bermacam-macam usaha yang dilakukan dalam dasar pembangunan nasional, ia masih tidak dapat mencapai 100%. Maka, dasar ini akan disambung dengan dasar yang baru iaitu dasar wawasan negara. Sosial negara merupakan satu dasar pembangunan sosial yang berteraskan nilai-nilai murni dan peningkatan keupayaan insan bagi mencapai kesepaduan dan kestabilan sosial, ketahanan nasional dan kesejahteraan hidup masyarakat Malaysia yang maju dan mantap. Dasar sosial negara ini diperkenalkan bertujuan bagi mewujudkan sesebuah Malaysia yang maju dan mapan dari aspek sosial dan teknologi. Matlamat utama dasar ini ialah setiap individu tanpa mengira kumpulan etnik dan agama atau fahaman politik dapat memberi sumbangan kepada pembangunan negara. Kesimpulannya, dasar-dasar yang digubal oleh kerajaan bermatlamatkan untuk menjadi sebuah negara yang makmur dan bersatu padu berasaskan sistem demokrasi dalam suasana pembangunan yang aman dan stabil. Dasar-dasar kerajaan juga dilaksanakan selaras dengan nilai-nilai sosio-ekonomi dan politik negara pada satu-satu masa. Oleh itu, kerana sifatnya yang dinamik, maka dasar-dasar kerajaan sentiasa berubah-ubah mengikut nilai-nilai masyarakat dan pucuk pimpinan dari semasa ke semasa. Prinsip-prinsip asas dasar-dasar berkenaan tetap kekal seperti asal, walau bagaimanapun yang beza adalah pendekatan kerana ia perlu disesuaikan dengan perubahan dari masa ke semasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syahidatul Akmal binti Rohais dan nama matrik 10DIB23L1040. Prinsip yang saya pilih ialah dasar kebudayaan kebangsaan. Sebelum itu, mari kita kenali maksud kebudayaan. Kebudayaan merupakan keseluruhan cara hidup manusia. Ia berperanan penting dalam proses pembangunan negara di Malaysia, di mana kepribadian Malaysia harus dipupuk dalam usaha-usaha yang dijalankan ke arah membangunkan pembangunan sosio-ekonomi dan politik. Ini sudah tentunya memerlukan pelibatan semua lapisan masyarakat dalam satu proses yang berterusan. Penggumalan dasar kebudayaan kebangsaan ini adalah sangat penting bagi sebuah negara membangun dan yang mempunyai penduduk berbilang kaum seperti Malaysia. Dasar ini akan dapat menjadi garis pandu dalam membentuk, mewujud dan mengekalkan identiti negara di kalangan dunia antarabangsa. Dengan yang demikian, sebagai satu proses yang berterusan, pewujudan kebudayaan kebangsaan Malaysia ini haruslah berlandaskan unsur-unsur dan 3 prinsip yang telah ditetapkan oleh kerajaan, iaitu berteraskan kepada kebudayaan rakyat asal rantau ini, rantau Malaysia termasuk Sabah Sarawak. Kedua, unsur-unsur kebudayaan lain yang sesuai dan wajar diterima. Dan yang ketiga ialah Islam menjadi unsur yang penting dalam pembentukan kebudayaan kebangsaan ini. Ketiga-tiga prinsip di atas ini adalah melambangkan penerimaan gagasan Kongres Kebudayaan Kebangsaan 1971. Seterusnya, objektif pembangunan kebudayaan kebangsaan bagi negara-negara yang baru merdeka seperti Malaysia ini adalah untuk mewujudkan sebuah negara yang stabil dan bersatu padu. Dengan yang demikian, usaha-usaha pembentukan kebudayaan kebangsaan ini adalah bertujuan untuk mencapai 3 objektif, iaitu mengukuhkan perpaduan bangsa dan negara melalui kebudayaan. Yang kedua adalah untuk memupuk dan memelihara kepribadian kebangsaan yang tumbuh
daripada kebudayaan, kebangsaan dan kerohanian. Dan yang terakhir sekali adalah untuk memperkayakan dan mempertingkatkan kualiti dan kerohanian kemanusiaan yang seimbang dalam pembangunan sosio-ekonomi. Akhir kata, pengumbalan dan pelaksanaan dasar kebudayaan kebangsaan adalah perlu bagi negara Malaysia yang sedang membangun dan yang mempunyai penduduk berbilang kaum. Dasar ini dapat menjadi garis yang panduan dalam membentuk sesebuah negara yang harmoni dan mewujudkan suatu bangsa yang bersatu padu untuk mengekalkan identiti negara di kalangan dunia antarabangsa. Saya Nuzafila binti Zamani, nombor matrik 10DNP23F1023, ingin menyampaikan topik tentang perancangan sebelum dan selepas merdeka. Semasa kedatangan penjajah bermula pada tahun 1870 sehingga 1950-an merupakan era baru kepada pembangunan ekonomi, politik dan sosial di tanah Melayu. Mereka telah memperkenalkan dasar-dasar awam mengenai pembangunan penglibatan kerajaan dalam dasar-dasar yang diperlukan adalah di tahap minimum. Sistem dan pembangunan ekonomi lebih terkumpul kepada industri getah dan biji timah. Selepas kemerdekaan dengan mempelbagaikan asas ekonomi iaitu memperkenalkan komoditi seperti kelapa sawit, koko, lada hitam, kayu balak serta penubuan kepada ekspor barang seperti barang pembuatan tekstil dan getah. Menjelang tahun 2000, Malaysia mula memberikan perhatian kepada pembangunan ekonomi berteraskan K-ekonomi. Secara keseluruhannya, pembangunan ekonomi di Malaysia telah mencapai kejayaan yang dapat diukur dengan kadar keluaran dalam negara kasar yang baik iaitu sekitar 8% sehingga 9%, terutama pada tahun 1980-an dan 1990-an. Selain itu, ukuran pencapaian bagi pembangunan ekonomi di Malaysia tidak hanya diukur melalui KDNK tetapi juga dengan ukuran peningkatan indeks kualiti hidup rakyat secara amnya adalah lebih baik berdasarkan penurunan kadar kemiskinan dan kadar inflasi yang rendah. Kesimpulannya, pembangunan sesebuah negara memainkan peranan yang penting bagi kesejahteraan rakyat. Pembangunan negara yang semakin meningkat dari semasa ke semasa dan meningkatkan kualiti hidup antara etnik di Malaysia telah membuktikan kejayaan Malaysia dalam menguruskan pembangunan negara sebelum dan selepas merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Siti Namasyarah binti Muhammad Asri, nombor matrik 10 DIB 23F1016. Kita sambung dengan kesan-kesan hasil pelaksanaan pembangunan negara dari sudut sosial, ekonomi dan juga politik. Kita mulakan dengan ekonomi sebelum kemerdekaan. Pada waktu ini, sistem dan pembangunan ekonomi lebih tertumpu kepada industri getah dan biji timah. Tetapi penglibatan orang Melayu dalam perusahaan getah tidak digalakkan. Ekonomi selepas kemerdekaan telah mula mempelbagaikan asas ekonomi dengan menubuhkan Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan iaitu FELDA. Badan ini ditubuhkan pada tahun 1956 untuk memajukan tanah baharu secara besar-besaran bagi pertanian dan penempatan semula masyarakat. Yang kedua, institusi keuangan tempatan. Institusi keuangan tempatan ini telah ditubuhkan bagi menggalakkan kestabilan keuangan dengan menyediakan persekitaran yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi negara kita. Sebagai contoh, Malay National Bank atau Bank Kebangsaan Melayu yang merupakan bank pertama yang dikhususkan untuk orang Melayu. Kemudian, politik sebelum kemerdekaan.
Dari segi politik pula, kaum di Tanah Melayu mempunyai sistem politik mereka sendiri sebelum kemerdekaan dan berpaksikan kepentingan kaum masing-masing. Sebagai contoh, sistem Kesultanan Melayu. Kesultanan Melayu Melaka dikenali sebagai sebuah kerajaan yang mempunyai sistem pentadbiran yang tersusun. Kemudian, pada tahun 1946, Tanah Melayu telah diletakkan di bawah sistem pentadbiran yang dikenali sebagai Malayan Unit. Malayan Unit ini bertujuan untuk menggantikan pemerintahan sementara iaitu pentadbiran tentera British ataupun BNP. Politik selepas kemerdekaan, negara kita mengamalkan konsep Raja Berperlembagaan iaitu Yang di-Pertuan Agong menjadi ketua utama negara dengan bidang kuasa yang tertentu. Kemudian, dalam amalan sistem demokrasi berparlimen, rakyat mempunyai kuasa untuk memilih kerajaan dan pemerintah melalui pilihan raya. Segi aspek sosial sebelum kemerdekaan, sejak zaman penjajahan, setiap kaum telah dipisahkan mengikut tempat tinggal di mana kebanyakan orang Melayu tinggal di kampung dan kawasan pinggir bandar, manakala orang Cina di kawasan bandar dan orang India di kawasan ladang. Pemisahan ini juga kita dapat saksikan dengan penubuhan sekolah mengikut kaum dan menggunakan bahasa ibunda masing-masing. Akhir sekali kita sambung dengan sosial selepas kemerdekaan. Usaha kerajaan untuk mewujudkan satu sistem pendidikan kebangsaan diteruskan. Kerajaan mengeluarkan Penyatarahman Talib bagi mengkaji semula penata jawatan kuasa pelajaran 1965 yang lalu. Penyataan ini memberikan penekanan kepada bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di sekolah. Seterusnya, pusat kesihatan dan hospital telah ditubuhkan untuk meningkatkan sosioekonomi penduduk dua bandar. Kementerian Kesihatan juga memainkan peranan yang sangat penting dalam pemulihan isu sosial serta pembangunan masyarakat demi kesejahteraan rakyat. Pergi Kedah Selasa ini membawa undur bersimpulan. Tamat sudah sampai di sini. Salam undur dari kumpulan 9. Tapi sebelum itu, kami ingin paparkan satu video pendek berkenaan perpaduan kaum di Malaysia. Perpaduan adalah kekuatan kita. Perpaduan wujud kerana persefahaman yang tulus dan ikhlas. Hanya masa yang dapat membentuk persefahaman ini dan kita telah melaluinya bersama. Ini haruslah ditanamkan kepada generasi masa hadapan.